Hey guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana nak bezakan mana satu minyak fake, mana satu yang ori. Bukan setakat ni je. Dalam video ni juga anda akan belajar cara yang betul untuk tukar minyak CVT, termasuklah perform clutch adaptation supaya gearbox run lebih smooth dan tak sentap. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak buat. Sekarang kita buang dulu minyak yang lama. Apa-apa pun, kita cok dulu tayar belakang ni supaya kereta tak terundur. And untuk buat job ni, saya recommend anda jack tu biar setinggi yang boleh. Bukan apa, senang kita nak buat kerja kat bawah tu nanti. And macam biasa, sentiasa support stand kiri kanan untuk safety. Jack ni dah banyak kali saya bagi tahu. Kalau tak ada keperluan nak pakai, kita buat dia tahan dekat bawah ni sebagai extra backup. Safety nombor satu lagi-lagi kita yang jenis buat kerja seorang ni. Sebelum buang minyak, kalau anda tengok dekat atas gearbox ni ada sebiji nut. Yang ni lubang untuk isi minyak sebenarnya. So yang ni kita buka dulu supaya minyak dekat bawah tu biar dia keluar sebanyak yang boleh. And nut ni dia pakai bunga Allen key saiz 6. Kalau boleh Allen key jenis macam ni anda elakkan pakailah sebab kita takut kepala dia bulat. Kalau boleh anda pakai yang jenis socket box macam ni, lebih selamat. Tapi masalahnya box ni tak muat lah pula nak masuk. So nampaknya kotak air filter dekat tepi ni kita kena alihkan dulu sekejap. Klem kat belakang ni cukup sekadar ada longgarkan aja, tak payah buka habis. Lepaskan dia punya klip, ada 4 biji. Lepas tu kita dah boleh alih dah housing sebelah atas. Air filter ni kalau dah rasa lama tak tukar, inilah masanya sesuai untuk anda tukar. Housing bawah ni diterikat dengan 6 biji bolt. Semua ni dia pakai saiz 10. Bila housing bawah dah remove, barulah soket ni boleh masuk and kita buka terus nut saiz 6 ni. Okey, dekat nut ni ada skirping washer tau, jenis tembaga. Pastikan washer ni anda tak hilang Kalau tak, kita takut dia boleh leaking pula nanti. Sekarang kita baring belah bawah ni pula. Yang ni tempat untuk buang minyak. And memandangkan filter dia pun duduk kat dalam ni. So kawal plastik ni kita kena tanggal dululah. Kalau tak macam mana kita nak buka osam kan. Kawal ni diterikat dengan 4 biji bolt. Dekat tepi ni ada sebiji. And then dekat bawah ni ada lagi 3 biji. Semua ni dia pakai saiz 10. Dengan menggunakan soket Allen key saiz 5, kita longgarkan dulu drain plug. Agak-agak bila trip dia dah nak habis tu, cepat-cepat anda tarik. So tak adalah minyak tu meleleh kena tangan. Okey, kalau anda nak tahu, minyak gearbox ni dia susah nak hitam tau sebenarnya. Walaupun kita dah lajak kilometer sekalipun, dia tak sama macam minyak enjin. Minyak yang keluar ni dia sepatutnya dia akan ikut balik warna asal. Contohlah kalau minyak ATF kalau merah, so dia akan keluar balik warna merah. Macam yang ni kita buat minyak CVT kan, so dia akan keluar balik colour hijau. Tapi misalnya kata minyak yang keluar tu colour hitam, itu tanda-tandanya gearbox kereta anda dah kurang sihat. Yang hitam-hitam tu lah habuk besi sebenarnya. So kalau anda dapat kes yang macam tu, dah boleh start menabung lah sikit-sikit. Sama ada kita overhaul balik ataupun anda tukar je gearbox yang lain. Tengok keadaan. Tapi kalau minyak itu dia keluar cantik, bersih aja macam kereta ni, so kita boleh katakan condition gearbox kereta ni masih dalam keadaan yang cemerlang. Bila minyak dah keluar habis, sebelum ikat, apa yang saya suka buat, setiap kali servis, washer ni saya akan tukar baru. Alah, satu kotak ni tak silap saya beli tu hari 15 ke 20 ringgit je macam tu. Banyak saiz ada, banyak keping boleh pakai. And macam biasalah, kita pulas sebelum pakai tangan, make sure thread dia masuk dulu betul-betul. Lepas tu baru kita ikat. Agak-agak sekadar bagi kemas je, tak payahlah kuat sangat. Okey, cukup. Kita proceed buka osam sebab dekat dalam tu lah terletaknya auto filter. Sekali lagi saya pakai cordless ratchet macam ni, cepatlah sikit kerja. Total keliling ada 13 biji bolt kesemuanya. Sama juga semua ni dipakai saiz 10. Osam ni kalau nak cabut, anda kena cabut dia keluar sekali dengan filter. Kalau tak nanti dia sangkut. And filter ni anda tekan je dia ke bawah. Tak ada skru, tak ada apa. Anda raba-raba lah sikit. Okey, cantik. Okey, next step, kita nak buang gasket yang lama. Macam gasket ni dia tengok nasib. Kadang-kadang dia senang je keluar. Tapi kalau dapat yang jenis melekat tu, tu yang malas tu. Sebab tu saya tak sarankan anda sapu gam. Tak kisahlah gasket kertas ke, apatah lagi gasket besi. Jangan sapu gam. Anda tak payah risau, dia takkan bocor punya. Janji time kita ikat nanti tu, anda kena ikat secara seimbang lah. Kiri kanan tu, biar dia sama rata. Confirm takkan leaking.
Okey, masa cuci tu pastikan magnet bulat ni jangan hilang Magnet ni function dia untuk perangkat habuk-habuk besi supaya dia tak naik balik ke gearbox. So benda ni make sure dia ada. And membenarkan filter ori ni dia mahal sangat. So saya pakai je yang aftermarket punya. Cuma kita kena tukar lebih kerap lah. Sekitar RM20,000 saya akan tukar sekali dengan minyak. And sebelum kita pasang, anda ambil sikit minyak, kita basahkan sikit dekat o-ring sini supaya dia boleh senang tolak masuk, itu satu. And lagi satu, dia seals dengan lebih baik. Sekali lagi, gasket ni anda letak je macam tu. Tak payah sapu gam. Kalau nak sapu gam juga, anda taruh nipis-nipis cukup. Cara nak pasang filter ni cukup senang sebenarnya. Lubang yang ada o-ring ni, anda tolak bagi dia masuk rapat dekat lubang dekat atas ni. Dia tak diikat apa-apa skru. And ingat lagi tak, masa kita bawa keluar tadi, filter dengan osam dia bawa keluar serentak kan. So masa nak pasang pun sama jugalah. Kita kena masukkan serentak juga. Filter ni anda tolak je kuat-kuat. Make sure dia masuk pergi habis kalau macam ni okey lah. Sekarang kita dah boleh pasang balik dah osam. Masa nak ikat ni anda tengok dulu betul-betul Make sure dia punya lubang gasket ni dia sama. Kalau lubang dia tu lari anda adjust lah sikit. Bukan apa, kita takut dia punya gasket terkelepet. Takut bocor lah pula nanti. And untuk kesemua 13 biji bolt keliling ni, kita ikat dulu sikit-sikit. Kiri kanan bagi dia duduk sama rata. And last sekali barulah saya akan tokkan kepada 7 foot-pound. Okey, bila osam kita dah pasang kemas, next, kalau anda tengok, dekat sebelah dia ni ada sebiji nut. Yang ni sebenarnya untuk kita buang minyak yang lebih sebenarnya. So, dengan menggunakan Allen key size 6, nut oil leveling ni cukup sekadar kita longgarkan sikit aja, jangan banyak sangat. Taknya. Loose. Okey, sekarang ni dah longgar kan. Sekarang ni kita akan ikat balik. Tapi ikat tu tak payahlah ketat sangat. Sekadar kita boleh buka balik nanti. Sebab nanti last kali baru kita akan buat oil leveling. So, buat masa sekarang kita biarkan dulu macam ni. Okey, sekarang kita turunkan kereta. Lepas tu dah boleh isi dah lah minyak. Okey, sekarang masa yang dinanti-nantikan. Okey, sampai dekat sini anda tengok dulu betul-betul sebab barang dia sekali tengok memang nampak sama. Dekat sini saya dah tulis siap-siap yang mana satu minyak fake, mana satu yang ori sebab senang nak bagi anda senang tengok. Okey, nombor satu, dia punya beza dia. Anda tengok dekat tulisan Proton ni. Kalau yang fake, tulisan dia macam nipis sikit. And kalau kita compare dengan yang original punya, tulisan Proton ni dia lebih seakan-akan macam dah dia bold kan, dia macam gemuk sikit. Ini beza yang pertama. Yang kedua, kalau minyak yang tiruan, anda boleh tengok dia punya finishing botol ni dia tak berapa nak cun sangat. Maksud saya anda tengoklah permukaan dia macam berjerawat, lepas tu menggerutu, tak rata. Inilah. Tapi kalau botol yang original, anda tengok finishing dia memang nampak licin, nice and smooth, cantik je. Ini beza yang kedua. Okey, perbezaan yang ketiga, kalau minyak yang original kan, anda boleh tengok dekat dia punya stiker bahagian atas sebelah paling kiri sekali ni. Sepatutnya dia akan ada satu macam logo Proton sama-sama sikit tau. Tapi kalau yang fake ni anda tengoklah stiker dia kosong saja, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita compare dengan minyak yang original punya, anda boleh nampak tak? Dia macam sama-sama sikit. Dia kena tengok bawah matahari. Akan ada satu benda bulat. Yang bulat tu adalah logo Proton sebenarnya. Tapi kalau yang fake punya anda tengok stiker dia. Tak ada, kosong. Tapi kalau yang original punya nampak. Ini. So, ini adalah perbezaan yang ketiga. Dari side sebelah tepi, saya rasa macam tak ada apa-apa beza lah. Nampak sama aja. So, kita boleh tengok pada bahagian belakang pula. Kalau yang belah belakang ni, kita nampak lebih ketara sikit lah. Okey, kalau yang fake, anda boleh tengok dia punya logo Proton ni, dia bukan bulat tau. Tapi dia lebih kepada lonjong. And kalau anda tengok dekat tulisan bawah ni pun, dia tak berapa nak sharp sangat. Lepas tu anda boleh tengok dekat dia punya serial number. Serial number ni macam ada satu tone, semua tu colour putih saja. Kalau kita tengok pun macam sekali tengok macam liquid paper pun ada. Tapi kalau kita compare dengan yang ori memang jauh beza lah. Okay. Logo yang oval tadi
sepatutnya dia bulat macam ni. And tulisan bawah tu dia lebih sharp and clear. Kita nak tengok pun sedap sikit mata memandang kan. And dia punya serial number ni pun ada 2 tone. Satu putih, lagi satu dia macam hitam-hitam sikit. And pixel dia pun lebih nampak kemas, cantik, halus je dia punya pixel dia. Okay, next kita nak tengok dia punya minyak. Apa perbezaan antara dua ni? Yang sebelah kiri ni minyak yang fake, manakala yang sebelah kanan minyak yang ori. Kalau kita tengok, minyak yang fake ni warna dia seakan-akan macam cair sikit. Lepas tu dia ada buih-buih. Botol dia saya tak ada goncang, tak ada apa Tapi kalau kita compare dengan minyak yang original, yang ori ni, bila saya tuang anda boleh nampak kan, dia lebih macam likat sikit minyak dia. Dan dia punya minyak dia pun color lebih pekat dan tak ada buih. Anda nampak tak? Perbezaan antara dua ni. Yang sebelah kiri, minyak cair dan ada buih. Yang sebelah kanan, minyak dia lebih pekat dan tak ada buih. Okey, dari segi dia punya bau, minyak yang fake ni, dia tak adalah bau busuk ke, bau hangit ke apa ke kan. Tapi saya boleh katakan dia kurang bau minyak tu. Dan dia lebih kepada bau sabun basuh pinggan sebenarnya. Tapi kalau kita compare dengan yang original, minyak yang original tu macam biasalah, dia bau minyak yang wangi. So, saya rasa setakat ni je lah perbezaan yang saya nampak. In future, kalau dia orang dah dapat tiru sebiji-sebiji, yang tu saya tak tahu. Yang tu kita kena buat video lain pula. And lagi kesian kepada siapa-siapa yang dah terbeli minyak tiruan tapi dia orang jual harga ori. Rugi satu hal, gearbox rosak pula satu hal. Macam CVT Proton ni paling murah saya jumpa, bengkel nak RM3,500 sampai RM5,000 tau. Untuk overhaul balik, tengok condition yang nak tukar. So, kalau anda tak tahu nak beli minyak original kat mana, takut kena tipu, kalau dekat dengan Batu Cave, anda walk in je dekat Mountain King. Dia orang ada jual minyak original. Tapi kalau anda jauh dari Batu Cave, suruh dia orang post pun tak apa. Alright, sekarang kita isi balik minyak. 4 liter ni anda tuang je sampai habis. Tak payah risau sebab nanti pun kita kena buat oil leveling juga. Yang tu last sekali. And lagi satu benda saya nak lupa nak bagi tahu. Botol yang saya pegang ni packaging baru Kalau yang lama minyak dia warna hijau. Tapi packing baru ni minyak dia colour kuning. So kalau anda dapat minyak colour kuning macam ni, jangan kata minyak fake pula. And untuk CVT, walaupun Proton suruh tukar setiap 60,000 km, tapi saya highly recommend anda tukar je awal setiap 20,000 km. Bukan nak suruh bengkel kaya ke apa ke. Tapi CVT Proton dia sangat-sangat manja. Dia tak selasak macam Proton-Proton yang lama tu. Macam Gen2, Persona, Wajah yang pakai 480. Macam CVT Proton ni dia sangat manja. So that's why kita orang suruh anda tukarlah minyak awal sikit setiap 20,000 sekali dengan filter kalau aftermarket lah. Tapi kalau filter tu original, filter tu anda pakai je sampai 60,000. Tapi minyak wajib ganti setiap 20,000. Alright? Okay, sekali lagi washer yang lama ni kita kalau boleh janganlah reuse balik. So kita tukar je ke washer yang baru. Lepas tu ikat terus. And tak payahlah kuat sangat sebab nanti next time susah lah pula nak buka kan. Okey, cukup. Sekarang kita pasang balik kotak air filter. Macam mana anda buka, macam tu lah anda pasang. Okey, sekarang kita belum siap lagi. Ada lagi 2 step kita kena buat, iaitu clutch adaptation dengan oil leveling. First kita buat adaptation dulu. Syarat nak buat adaptation ni, first kali kita kena bawa kereta at least 10 minit dan ke atas. Atau erti kata yang lain, anda bawa tu sampai enjin panas. Dan speed mesti kena lebih daripada 60 km ke atas Okey, sekarang ni saya dah ronda-ronda dah dekat 15 minit, enjin dah pun panas. Kita cucuk dongle dekat OBD port. And biasanya OBD ni dia ada dekat bawah dashboard kereta masing-masing. Anda boleh tengok Okey, baik. Saya akan pakai scanner untuk buat adaptation sebab dia lebih accurate lah. And macam yang saya cakap tadi, sebelum buat adaptation, syarat dia enjin mesti dah kena panas. Kita bawa lebih daripada 60 km sejam dan ke atas. Sekarang ni kita gear mesti dekat end dan kereta mesti parking dekat permukaan yang rata. Bukan berbukit Sekarang ni kita akan matikan dulu enjin. Lepas tu kita onkan balik tapi tak payah start. Cukup sekadar kita onkan sahaja dia punya ignition. Sekarang kita akan pergi dekat tablet. Dekat sini kita akan pilih untuk scan. Lepas tu kita pilih Proton Malaysia. Okey, tunggu sekejap tablet untuk dia connect dekat dongle bawah tu. Untuk dia communicate dengan ECU kereta. Okey, dekat sini kita akan select vehicle menu. So, anda pilihlah model kereta masing-masing. Macam yang ni, Saga FLX. So, kita cari untuk FLX.
Kita pergi dekat System Selection and kita pilih TCM sebab benda ni melibatkan gearbox. And then anda pergi dekat bawah sekali, Special Function. Sebelum kita buat yang baru, adaptation, kita reset, kita buang dulu adaptation yang lama. So, kita tekan reset. Are you sure want to perform? Anda tekan je. Yes. Okay, this function, okay. Bila ignition on dan engine off, macam sekarang ni, sebab tu saya dah tutup tadi. And then, kita akan tekan yes dekat sini. Okay, no error apa semua kan. Sekarang ni, kita akan reset dekat tepi sini. Okay, reset clutch adaptation yang lama. Okay, dah sukses. Okay, dah. Bila dah sukses, kita akan keluar balik. Kita akan perform new clutch adaptation. Kita exit dulu. Okay, kita start new clutch adaptation. Are you sure want to perform? Kita tekan yes. This function test will be only performed with ignition on. Dan dia suruh start kereta lah. Okay, time ni baru kita start kereta. And macam yang ada tengok, lambang durian tu dia berkelip-kelip kan. Okay, tak apa. Yang tu jangan risau. Nanti dia akan hilang. Kita tekan yes. Lepas tu dia kata syarat dia engine temperature mesti 60 ke atas. Sebab tu saya suruh anda bawa kereta dulu tadi. Okay, vehicle mesti dekat kosong. Ya, sama ada dekat P dan N sahaja. Okay, aircon kena tutup aircon pun tak boleh on. Kita tekan okay. So, if need perform reset adaptation, matikan aircon, kita kena tekan brake sentiasa, jangan lepas Lepas tu dia akan suruh kita, during the adaptation, dia suruh kita masukkan gear ke D. Kita just follow je dia punya instruction. Okay, dah masuk gear ke D, kita tekan OK. Okay, sekarang ni dia suruh kita tunggu engine speed sampai naik kepada 1500. Brake kena tekan jangan lepas. Kan kereta ke depan pula nanti. So benda ni just beberapa saat je lah. Tunggu untuk dia naik benda tu RPM. Okay. Dia dah naik automatic. Sekarang ni dia suruh kita shift gear ke R pula. Masih lagi sama. Aircon jangan on Kita masukkan ke R pula. Lepas tu kita tekan OK. Dia suruh tunggu sampai RPM macam tadilah, naik sampai 1500. Just tunggu beberapa saat je. Okay, dah. Successful. So, macam ni lah cara untuk kita buat clutch adaptation. So, gear kita masuk dekat N balik dan dah boleh lepas brake. And anda tengok lampu yang kelip-kelip tu dia dah hilang dah. So, settle. Next, kita akan buat oil leveling, iaitu buang minyak lebihan dari gearbox. Okay, last step, kita nak buat oil leveling ataupun kita nak buang lebihan minyak dari gearbox. Syarat nak buat oil leveling ni, sekali lagi, anda pastikan kereta parking dekat permukaan jalan yang rata, engine kena on, aircon kasih off dan position gear mesti dekat N sahaja. Bukan dekat P, bukan pada tempat lain. Wajib di N sahaja. Lepas tu, masa engine hidup ni, kita buka terus nut yang kita dah longgarkan siap-siap tadi. So, dekat sini anda akan tengok ada minyak yang lebih keluar dekat sini. And minyak ni sepatutnya dia akan keluar at least 200 ml dan ke atas. Tapi contohlah kata anda dapat tu kurang dia keluar 200 ml. Kurang daripada 200 ml. So, anda top up lagi satu kali 1 liter minyak. Lepas tu ulang balik proses yang sama macam tadi. Sampailah minyak yang keluar tu kurang-kurangnya 200 ml dan ke atas. Bila dah tak ada minyak dah keluar apa semua macam ni. Kita ikat balik nut size 6 ni. Okey, siap. Alright, so macam inilah cara yang betul untuk tukar minyak CVT. And yang paling penting, pakailah minyak yang ori. Jangan terkena minyak nyeturan. Untuk minyak yang ori ni, anda boleh beli dekat Mountain King. Link nanti saya taruh dekat bawah. Okeylah, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.